Alhamdulillah, surah Asy-Syarh, syarah di bahasa ni tuan-tuan dirahmati Allah, bahasa Quran ni dia ada 3. Yang pertama, kalau kita ambil jaga kecil, huruf, kemudian kalimah, kemudian ayat. Baca ayat, satu ayat. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, baca Quran itu Allah bagi pahala ikut huruf. Alif satu pahala, enggak ada 10. Lam enggak satu pahala, enggak ada 10. Begitulah seterusnya. Adapun perkataan syarhun, kalau kita tengok di sudut perkataan dan huruf itu ada 3. Ada 3. Penggunaan perkataan syarhun, kalau kita sebut dengan betul, apa nilai daripada diri kita? Lapan tak lapan. Syah, syekh ni macam dia ada 3 gigi. 3 gigi pada titik pula atas. Macam satu benda yang orang panggil apa? Gelikis. Orang kata-kata gelikis. Kan? Dia gini, lepas ada benda atas tu. Dia itu mana benda yang mengganggu kita. Tapi benda ganggu tu kalau kita nak buang, kita kena ulang. Ra tu, ra. Syar, kan? Kita buang sekali tak habis, buang 2 kali tak buang, 3 kali kita buang. Baru dapat hak. Hak terlambat, hak dia keluar hak, kan? Kita angin dia keluar laju, hak bedak. Terdekat halqum kita sempit halqum, dia keluar laju. Kan? Jadi syarhun dia jadi apa? Syarh, lama syarh. Maknanya dalam Quran ni, kalau dilihat pada huruf pun, dia telah menjadikan kita senang, lapang dan mungkin susah. Perkataan yang kedua yang ada dalam surah ni ialah perkataan usr. Ayat yang kelima tu, ma'al usr. Ain, kan? Ain tu susah. Halti, tengah-tengah. Usr. Ain susah nak sebut. Sin tu mudah. Kan? Ain susah, benda susah. Kita tak nak mudah. Si salam, nak senyum, nak mudah, si tu kan. Tapi nak mudah, kena lalu susah dulu. Nak supaya mendapat nak senang, kena lalu susah dulu. Nak sebut si, kena sebut ain dulu. Kesusahan itu bila diulang, diulang-ulangkan, dia akan jadi senang. Maka terhasillah yusrun. Yusrun. Perkataan ketiga, yusrun. Mudah. Yusrun. Mudah tu, dia mula dengan huruf ya. Ya tu jadi mudah. Ya. Kan? Ya si. Ya simba. Tapi senang. Dua-dua ya dan si itu senang. Perlu juga kita dapat sentiasa. Kesenangan itu perlu diteruskan, diulang-ulangkan. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, dan surah ni dari sudut huruf kita sebut us, susah sebut huruf. Nak sebut perkataan usra pun payah. Tapi kalau kita selalu sebut, dia akan menjadi yusra, mudah. Jadi 3 kalimah ini sebenarnya satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu nilai yang kita kena faham dalam istilah ilmu ataupun makna-makna huruf. Huruf Quran ini membentuk satu nilai. Kita kata Allahu Akbar, Allahu, dia jadi gagah kita, jadi kuat kita kalau kita selalu takbir. Allahu, Allahu. Kalau tukar perkataan Allahu, Allah besar dan kecil, kita tak hidup, kita mati. Cuba tukar Allahu dengan hak atas. Baca syarah. Kalau kita tukar hak pedas kepada hak besar, jadi syarah. Jadi lain pula. Allah tu tukar pada hak pedas, jadi lain pula. Jadi tak boleh hidup. Maknanya
huruf-huruf yang Allah anugerahkan kepada kita dalam Quran ini membentuk satu nilai supaya kita jadi happy, buang debu, kan? Begitu. Jadi itu satu benda yang kita kena bangga dengan adanya kitab Allah. Allah bagi 28 huruf, semuanya menjadikan kita terlatih dengan ulangan-ulangan huruf itu, menjadi kita sentiasa tegas, sempurna dalam kehidupan kita. Hari ini kita nak tengok dari sudut 8 ayat. 8 ayat ni kita tengok dalam 3 peringkat. Peringkat pertama dia panggil keperluan. Manusia ini perlu hidup 3 keadaan. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan keempat. Ini yang dianugerahkan Allah kepada Nabi yang kita perlu dapat. Untuk dapat ni prosesnya ayat 5 dan 6. Bila kita dapat satu ketenangan, orang yang mendapat ketenangan itu perlu dipraktiskan dalam ayat 7 dan 8. Kita tengok macam mana. Ini surah ni, kalau orang nak hilang penyakit, khususnya buasir, penyakit buasir. Buasir ni penyakit biasa dia berlaku pada kita lah. Nak buair besar payah, kemudian dia apa benda tu, tempat buair besar tu dia jadi lama sangat guna kan, dia jadi jam dan macam-macam lah. Jadi ada jumpa dalam satu kitab, dia kata siapa-siapa nak hilang buasir, dia baca, dia sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, lepas baca Fatihah baca Alam Nashrah. Rakaat kedua baca Fatihah, lepas Fatihah baca Alam Tara Kaifa Fa'ala. Dia amalkan tu, insya-Allah buasir akan hilang. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Aziz, ayat kepada Datuk Wan Muhammad yang masih ada sekarang ni. Ayat kita sekarang kita kecil. Antara benda di mukadimah dia disebut cara nak menghilangkan puasa dengan baca sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka binas. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, kami nak belajar ilmu dalam surah ini. Maka rahmatilah kami dengan memberi faham, memberi faham kepada kami dan menghilangkan ketidakfahaman kami serta rahmati kami ya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, anak kata tadi 4 ayat pertama itu yang dikejar dan dikejar oleh kita dan dianugerahkan Nabi Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ayat pertama. Allah tanya Nabi, Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah? Alam itu maknanya apakah tidak ataupun tidakkah? Itu soalan dia tanya. Soalan bukan nak tanya saya. Soalan nak supaya Nabi gembira. Soalan supaya Nabi seronok. Jadi Allah tanya, Alam nashrah, tidakkah kami lapangkan laka spesial untuk engkau sadraka, dada engkau. Bila Allah lapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama ada 2 keadaan yang dilapangkan Allah. Semasa dibelah dadanya dan dibuat perkara-perkara yang dia panggil ghillan hasad, dia buat dalam dada Nabi sifat kufur dan sifat dengki. Allah masukkan 2 sifat kepada Nabi, iaitu sifat Rauf Rahim. Rauf Rahim, Rafah ni menyantuni fakir miskin orang susah, Rahim kepada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Satu lagi kata dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah lapang dada. Itu makna secara umum mengenai lapang dada. Yang penting yang kita nak di sini lapang dada. Syarah dada ni, dada kita tak sempit. Dada kita ni boleh orang kata luas, macam masjid luas, lapang masjid kan. Dada kita kena lapang. Kalau sempit tak boleh mikir, tak ada mikir. Macam mana untuk lapang dada? Kita tak payah belah dada kita. Ada orang dada tersumbat, sumbat dia belah dada kan, dia buka supaya lapang. Jadi nak lapang dada ni kita minta, kita minta dengan Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu benda yang kita perlu ialah dada kita lapang. Masalah banyak, isu banyak yang kita hadapi, keluarga kita, masyarakat kita, macam-macam kita hadapi. Tapi kalau tenang, kita boleh berdepan dengan isu yang kita hadapi dengan betul. Maka banyaklah baca surah ni, banyaklah doa, macam nak doa Nabi Musa AS, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu doa Nabi Musa kita baca. Kemudian perkara kedua yang kita nak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat ketiga dan keempat. Ayat kedua ketiga iaitu wa wada'na 'anka, dan kami cabutkan, kami angkatkan daripada engkau apa yang Allah angkat daripada Nabi, wizraka. Wizra ni beban berat. Beban tu kita kena baca dengan ayat 3 tu. Wizraka alladhi anqadha dhahrak. Beban beban engkau yang anqadha, yang menanggung, yang memberatkan. Afqala dia kata. Dhahrak tubuh badan engkau, belakang. Dhahrak di belakang. Macam kita pikir. Jadi ini kita kena buat daripada kita beban. Apakah beban yang dimaksudkan wizra ni? Wizra disebut oleh ulama dengan dhunubah, dosa kita, dosa mata kita, dosa kaki kita, dosa telinga kita. Minta Allah buangkan daripada kita, kerana itulah beban yang memberatkan kehidupan kita. Dan Nabi SAW saat kehidupan dia zaman jahiliah berdepan dengan orang kata kehidupan hidup orang yang begitu pada waktu itu, maka dianggap dosa. Nabi tidak ada dosa maksud, tetapi kata ulama salah satu tujuannya untuk tunjuk kepada kita, biarlah hidup kita ini kalaupun berdosa, minta Allah tarikkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya beban ni, wizrun ni ialah satu beban dosa ini berat. Jadi tuan-tuan kita pun tahu, tuan-tuan mungkin masa umur kita muda-muda dulu sampai hari banyak yang kita tanggung dosa-dosa kita dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, kadang-kadang dengan jawatan kita, kadang-kadang dengan apa sahaja yang rasa berat. Jadi kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dosa itu diampun Allah. Bila Allah ampun dosa, beban tak rasa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak supaya dosa-dosa kita itu terampun? Satu dia nak dapat daripada tafsir-tafsir ni lah. Salah satunya dia kita baca, setiap kita buat, kita baca bismillah. Setiap perbuatan yang kita buat hari ni, kita buat apa, kita keluar rumah, masuk rumah, buat apa-apa kerja, daripada A sampai Z, baca bismillahirrahmanirrahim, dan kaitkan perbuatan kita itu dengan bismillah. Sebab perbuatan kita itu adalah sebahagian daripada simple sentence, ayat yang sempurna daripada bismillah. Tidak akan sempurna bismillah kalau kita tak buat benda. Maka apapun kita buat, apapun kita laku, bismillahirrahmanirrahim.
Maknanya bila benda yang kita lakukan itu kita ikat dengan bismillah, dia menjadikan benda yang kita buat itu dirahmati Allah. Dirahmati Allah. Apa pentingnya rahmat Allah? Benda yang kita buat itu terhasil 3. Pentingnya rahmat Allah ni. Bila dapat rahmat pada benda itu, pada perbuatan kita itu, pertama, dia memberi kebaikan kepada kita. Yang kedua, dia membuat keburukan kepada kita. Yang ketiga, kita mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga-tiga ini dia menjadikan kita terampun dosa. Bila dosa kita diampun Allah, beban berat yang kita tanggung selama ni atas kesilapan dan kesalahan kita akan diampun Allah. Kita rasa ringan. Apa tanda rasa ringan? Rasa suka kepada Islam, rasa nak bantu orang-orang yang sedang membantu Islam macam di Palestin, rasa nak doa, rasa menangis atas kesedihan apa yang dihadapi oleh mereka. Kita kalau tidak, kalau dengan sebab banyak dosa, kita tak rasa apa. Dia akan kita, okey, dia tak ada masalah, kita tempat dia, itu nasib dia, kita nak cakap gitu. Sedangkan dia al-mu'min lil-mu'min, kalbunya orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti binaan, kan? Apa dia yashuddu ba'dhum ba'dha, sebahagian lagi akan menguatkan sebahagian yang lain. Sekarang ni penderitaan yang dihadapi oleh Palestin, kita rasa nak tolong dia. Nak tolong macam mana? Doa, beri bantuan dan seumpamanya. Disebut dalam mesyuarat ulama semalam, dikatakan sekarang ni negara Islam khususnya Malaysia telah pun menyampaikan sumbangan kepada Palestin lebih daripada 50 juta. Kita tak rasa, kita baru bagi RM1 dah 50 juta lebih. Banyak orang baik kan beri kepada Palestin. Orang Malaysia lebih daripada 50 juta. Itu pun sikit je lah kan. Dr. Zakir Naik sudah lebih bagi 300,000 lebih bagi kepada Palestin. Semua duit yang dia menang dalam kes itu dengan dia beri semua kepada Palestin. Ini orang yang kita tak mampulah nak melakukan benda-benda itu. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, itulah langkah-langkah membuang beban. Jadi bila kita tak ada dosa, benda itu kita boleh rasa nak buang. Masjid ni kita rasa ringan ke kaki. Kita tengok ayat 78 ni, kita nampak, kita tengok itu ada nak cerita. Pertama sekali, biar kita boleh lapar dada. Yang kedua, kita kena buang segala beban-beban dosa kita dalam diri kita. Macam mana nak buat, nanti kita tengok. Yang ketiga yang 4 tu, lepas lapar dada, kemudian dosa-dosa tak ada. Satu benda lagi kita perlu dalam hidup kita, iaitu wa rafa'na laka zikra, dan kami angkatkan untuk engkau zikra, sebutan engkau. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan cuba tengok nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di mana-mana saja dia dipastikan Allah Muhammad. Itu Allah angkat dia sehingga Allah sebut diri dia dalam sesama sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita ingin nak Allah angkatkan? Kata ulama, Quran itu qalbu, ruhul qalbi. Quran itu ruh hati. Hati ini perlu pada ruh. Jadi ruh hati kita ialah Quran. Tuan-tuan boleh tengok surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan. Tanwin itu dia panggil tanwin ganti kepada perkataan yang disembunyi, iaitu al-qalbi, ruhal qalbi. Surah Asy-Syura ayat 52 kan. Ruh hati di Quran. Jadi untuk supaya kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena bersama Quran
Dan bila sama Quran, hati kita hidup macam kita kalau tak makan sehari, macam mana? Kan tak pergi sehari puasa, takkan malam puasa juga, tak puasa, kita makan. Sebab apa? Nak jaga roh kita, supaya roh kita ni hidup, jasad kita ni hidup. Kita jaga. Saya cuti hari apa seminggu makan cuti. Tak ada orang cuti makan kan? Cuti kerja tu. Hati kita ni nak cuti seminggu tak baca Quran. Matilah hati kita tak ada. Tapi macam mana Palestin boleh hidup, itulah satu rahmat Allah SWT. Maknanya Quran yang roh. Jadi dalil lain Nabi SAW sebut tuan-tuan, istimewanya orang yang baca Quran ni, kita tak perasan baca Quran. Majlis ni ada 4 kelebihan. Kelebihan yang akhir, 4 pertama, Allah bagi tenang hati. Yang kedua, Allah sempurnakan rahmat. Yang ketiga, Allah utuh malaikat dalam majlis ini untuk doa, untuk aminkan siapa-siapa doa. Yang ketiga, Allah ambil nama dan diperkenalkan orang yang ada dalam majlis ini di seluruh ahli langit. Penduduk langit akan kenal orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang mentadabbur Quran, orang-orang yang menghayati dan mengamalkan Quran. Mereka ambil nama ni, bawa ke langit, letak di satu tempat, diselatkan. Inilah nama-nama orang yang menghidupkan bersama Allah dengan Al-Quran. Diarah-arahkan, dikenal-kenalkan. Disebut dalam hadis macam ni, majtama'a qaumun, hadis itu, majtama'a qaumun fi baitin bi buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, satu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dua, wa haffat alaihimul malaikah, tiga, wa dzakarahumullahu fi man indah. Inilah dzakarahumullah. Allah tanya khabar orang-orang yang di bumi saat Allah bertemu dengan para malaikat. Maka ahli langit, para malaikat yang bertugas tentang orang-orang ini memperkenalkan orang-orang yang telah bersama kita Allah. Maka untuk memasyhurkan diri kita, kita kena masyhurkan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi 3 benda inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau dapat 3 ni, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Jadi tapi benda ini terhalang dengan 2 ayat berikut. Fa inna ma'al usri yusra. Betul. Ayat ini fa tu dia jawab kepada 3 isu tadi. Kita nak 3 tadi, nak lapang dada, nak Allah ampunkan dosa, nak Allah orang sembuh kita, Allah sembuh kita. Tetapi ingat fa. Maka untuk mendapatkan 3 itu, inna ma'al usri yusra. Kalau kita tengok ayat tu, inna dia punya kawan yusra tu berakhir tu. Ayat ini asalnya. Fa inna yusran ma'al usri. Usra dia duduk ujung kalau kira. Tapi Allah tak depan, sebab ada untuk kesenangan, keampunan. Yusra ni lapang dada. Yusra ini terhapusnya dosa. Yusra ini kita dikenali itu yusra. Tapi nak nampak tu kena berdepan dengan usra. Dengan usra. Tapi kita kena gini. Kena tengok ayat 3 tu. Ayat 7. Fa idza faragta fansab. Maka untuk nak menghapuskan kesusahan itu, kita kena buat dalam hidup kita. Fa idza faragta, bila engkau lapang, ada masa fansab, ambil masa tu, guna betul-betul masa tu. Itu cara kita nak dapat apa-apa, nak lapang dada, nak lepaskan dosa. Bila ada masa kosong, fansab,
Sekarang ni kita masa bencin, banyak masa boleh tadabbur Quran, boleh hayat Quran. Ambil masa tu. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan engkau farghab, hendaklah engkau semangat. Raubah nak sangat. Bunyi azan saja tak boleh duduk nak pergi masjid. Kenapa nak pergi masjid? Para sahabat digambarkan dia pergi masjid untuk solat Jumaat dalam keadaan semangat yang tinggi. Yang tahu fadlan min Allah. Mereka berembuk kupu-kupunya. Bangun. Kita nak pergi sembahyang subuh. Sebab apa? Sebab banyak pahala. Maknanya dengan banyak pahala terangkatlah nama kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nak sebut, pertama, kenapa diulang 2 kali? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Gini, salah satu daripada maknanya ialah kita nak dunia kena susah dulu. Nak dunia tengok kena susah. Kita berkorban, kita ngaji, kita belajar, kita habis duit anak kita supaya dia senang kepada dia. Susah dulu. Tapi jangan berhenti satu ayat. Akhirat pun kena susah juga untuk dapatnya. Sebab itulah diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesukaran itu perlu dihadapi untuk mendapat kesenangan akhirat. Dunia kena senang, akhirat pun kena senang. Tapi nak dapat kesenangan dua-dua itu kena melalui kesusahan. Jadi kalau kita kata ginilah, kita ni dunia senang tak? Dapatlah ayat pertama. Akhirat senang tak? Kena usaha jugalah untuk senang akhirat. Kena baca ayat kedua. Kalau kita tak naklah akhirat itu suruh pada Tuhan, mana kita baca satu ayat dah, tak baca 2 ayat. Nampak tak? Jadi antara sebab diulang 2 kali kepentingan dunia pun, kalau kita nak senang kena susah, kena buat kerja sungguh-sungguh. Akhirat pun begitu juga. Untuk mendapat syurga kena susah berdepan. Kita ambil gini, kalau nak senang untuk akhirat, apa yang menyenangkan kita? Pertama, lapang dada. Yang kedua, tak ada dosa. Yang ketiga, Allah kenal kita. Bagaimana Allah nak kenal kita? Kita selalu datang rumah Allah, baca Quran, tolong orang, infak. Itu benda-benda yang boleh menyenangkan. Tapi nak buat berat. Tuan-tuan cuba tengok amalan-amalan yang banyak pahala, semua dimulai dengan huruf sad. Huruf sad. Salat, sedekah, saf, apa lagi? Sabar, semua huruf sad. Sad ada huruf payah sebut sad. Lah ni kebanyakan anak muda tak sebut dah sad, sebut sa, sabar, salat, saf, atau sad. Menyebabkan nilai berjuang untuk tegak yang payah itu hilang sedikit demi sedikit. Nampak tak? Sebab ada kajian yang dibuat, berubahnya sebutan huruf-huruf yang asalnya kalimah Arab boleh menjadikan orang itu berubah perangai jadi ikhlas. Kalau sabar, kita kata tak sebut dah sabar, sabar. So, dia tarik, dia tahan. Sa, dia buang. Jadi, orang tak sabar dah. Tak kisahlah, kan? Solat, kena tahan, jangan tinggal. Tapi kalau salat, boleh tinggal. Tak apa, sikit-sikit dalam apa tinggal. Dia jadi begitu. Soft, kan? Soft. Betul kan soft? Kita tulis S-A-F. Betul kan saf. Saf. Jadi saf ni, dia buang. Ya, betul. Oh, tak dapat sikit apa. Jadi tak apa. Sedangkan soft itu betul. Sedangkan Nabi SAW Allah sangat. La tusawwunna baina sufufikum aw la yufariqanna Allah baina qulubikum. Kamu nak betul soft ke di antara kamu, atau nak biarkan Allah pecah-pecahkan hati-hati kamu. Berat. Tengok dalam satu ayat, satu hadis Nabi itu. Jadi oleh sebab itu sahabat-sahabat muslim-muslimah dalam hati Allah, benda-benda beginilah yang menyukarkan kita untuk mendapat kesenangan
dunia dan akhirat. Baik kita kena sabar, kena usaha, maka dengan usaha yang kita usahakan itu akan mendapat satu nikmat yang disebut yusra. Jadi cara nak macam mana hidup kita sekarang? 2 ayat 8, ayat 7 ayat 8. Pertama, kita sekarang bergerak mengisi kekosongan masa dengan pahala. Kita naik kereta, nak pergi pasar ke mana, nak tengok handphone bahaya. Sekarang ni kalau boleh nampak kita tengok handphone dalam kereta, cakap dengan kereta dia 300 ke apa, kena bayar di mahkamah. Berat tak? Dunia berat, akhirat bahaya lagi kita. Jadi macam mana nak kosong tu masa kosong? Sedangkan Allah kata ada masa kosong, guna baik-baik supaya kamu dapat lapang dada, supaya kamu diampun dosa, supaya kamu diangkat oleh Allah. Guna masa itu. Lepas tu kalau buat menggunakan itu untuk apa? Untuk ila rabbika farghab, untuk dapat redha Allah, untuk dapat kasih sayang Allah, untuk dapat kampunan Allah, untuk Allah masuk syurga. Itu ila rabbika farghab. Jadi sekarang ni umur kita naik kereta boleh buat apa? Oh, tadi saya tak zikir lepas subuh, lewat mari tak sempat zikir. Ulang zikir kita. Sebab zikir lepas sembahyang ni kan boleh jangan tinggal. Apa yang zikir? Astaghfirullahalazim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak sempat tadi. Lepas tu kita sambung dalam zikir masa lagi pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Perlu kali kita tak baca tadi, terus sekali je ulang kan. Lepas tu apa-apalah yang kita rasa boleh penuh masa kita itu, maka kita lapar-lapar, maka kita diampun dosa, maka kita diingatkan oleh Allah dan didoa oleh para malaikat. Itulah kehidupan mencari ketenangan, kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Jadi kalau inilah aktiviti kita harian, maka sudah tentulah kita digelar insan yang dapat, insan yang happy hidup di dunia. Dan insyaAllah tuan-tuan dan rahmati Allah, kita kesimpulankan ayat surah ini. Yang pertama, target yang kita nak, ayat 1 hingga 4. Yang kedua, usaha yang kita lakukan untuk mendapat yusra. Dalam apa? Yusra dalam dunia kita. Pasti kita nak kesenangan, kita kena usaha untuk mendapat kesenangan. Dan kita tidak boleh buat kesenangan untuk dunia, sebab ada lagi ayat inna ma'al usri yusra yang kena. Kita kena cari usaha untuk dapat kesenangan akhirat. Kesenangan akhirat ini dengan terlepasnya kita daripada neraka Allah dan masuk syurga Allah SWT. Ingatlah saat kita baca Fatihah, bila kita sebut Maliki Yaumiddin, mintalah dua. Yang pertama, minta lepas diri pada neraka dan minta Allah masuk syurga. Setiap kali kita baca Maliki Yaumiddin, kita minta Allah lepas daripada neraka masuk syurga. Jangan lepas neraka saja. Sebab ada hamba-hamba Allah nanti, orang yang tak dimasukkan neraka tapi dibiarkan di antara neraka dan syurga. Dia panggil Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Surah Al-A'raf itu ialah surah menceritakan orang-orang yang tidak dibenarkan masuk syurga dan tidak dimasukkan neraka. Dulu atas pagar. Jadi orang duduk atas pagar ni, ya kau, kita tak jelas mana tahu lagi. Pandangan kita cari Islam ni tidak begitu tidak tunjuk sangat semacam kita jenis atas pagar. Tak boleh itu. Kena jelas Islam ini, kena jelas. Kalau tidak Nabi duduk atas pagar, Nabi duduk dengan tegas, dengan sehingga berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita mempraktiskan hidup kita dalam ayat 7 dan 8, iaitu dengan ada peluang gunalah untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan apa pun yang kita buat itu semangat untuk mendapat redha Allah. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan kau hendaklah engkau semangat berterusan. Wallahu a'lam. Moga ia memberi sedikit kesedaran kepada kita
dan keisafan kepada kita untuk kita teruskan hidup ini insyaAllah dengan penuh happy dan bahagia. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.